Salam sejahtera dan salam seraku sayang bersama saya Janet Bennett. Rancangan pembangunan jangka panjang sedang dilaksanakan di seluruh Sarawak termasuk Sibu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata Kerajaan Sarawak sedang melaksanakan agenda pembangunan untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri yang maju menjelang tahun 2030. It takes a lot of fun, but over a period of time, we can develop Sibu. Now we are connecting Sibu Jaya with Jalan Kong Yit Kim. Now, in other words, you go to Sibu Airport, you can use the new route as well as this Landas route. I call it Landas route. Keep on like that every time. Jalan-jalan yang akan transform Sibu in the interim while we want to develop Bukit Asek is Aman roundabout to Tunku Abdul Rahman. There will be a new road in that particular area. Ulu Sungai Merah to Tunku Abdul Rahman, another road. And then Jalan Tekuk Pasar Siong to Kemunyang. That means at the back there we connected to Kemunyang. And Jalan Salim, Kong Yit Kim, dia ada single carriageway to be dual carriageway. Ini akan kita buat, actually it's already there. A process of tender is being worked out. So to Sibu, sudah ada jalan ini akan kita laksanakan. Beliau berucap merasmikan Sarawakku Sayang di Dewan Suara Sibu pada Jumaat. Dalam pada itu, Premier Sarawak juga berkata sejak penubuhan Petroleum Berhad Petros, syarikat tersebut mencatat hasil yang baik dan sekarang merupakan syarikat minyak dan gas ketiga terbesar di Malaysia. Pada tahun lepas, Petros telah mencatatkan hasil 1.2 bilion ringgit dan dijangka berkembang kepada 1.5 bilion ringgit pada tahun ini. Sejak saya menjadi Ketua Menteri dan Premier, saya telah tubuhkan Petros. Last year, Petros is a billion ringgit company, having a revenue of 1.2 billion ringgit. This year expected 1.5 billion ringgit. We have acquired our right in PSC, Production Sharing Agreement. 45% of the new area now is under Petros, together Carigali. And Petronas acknowledge Petros now is the third biggest oil company in Malaysia. Apabila Petros, dia akan beri dividen kepada kita, additional revenue to the state. Tambah beliau lagi, cukai jualan dan perkhidmatan SST dari operasi minyak dan gas di Sarawak akan diberi balik kepada rakyat Sarawak dalam bentuk pembangunan. Sibu merupakan lokasi kedua program Sarawakku Sayang dilaksanakan di seluruh Sarawak yang bertujuan untuk memaklumkan rakyat Sarawak tentang program kerajaan. Turut hadir ialah Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitaya dan Div Kenamaan. Kerajaan Sarawak menyasarkan pendapatan bulanan petani sekurang-kurangnya RM6,000 sebulan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak M5 Court Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sasaran pendapatan bulanan yang dihasilkan petani ini merupakan petunjuk prestasi utama KPI bagi Kementerian M5 Court. Justru katanya, Kerajaan Sarawak menggalakkan golongan muda untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian sebagai mata pencarian. Beliau menambah kementeriannya juga sentiasa menekankan untuk menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan dan akhirnya menjadikan sebagai usahawan. Antara sektor yang menjadi tumpuan adalah pertanian. Sektor pertanian. Jadi banyak strategi-strategi yang telah pun
ini di rangka supaya sektor pertanian dapat membantu pendapatan negeri dan akhirnya negara. Bagi kita telah pun KPI kita untuk Sarawak, untuk pertanian adalah untuk menjadi net exporter of agriculture products and produce, menjadi pengekspor bersih hasil produk-produk pertanian sama ada secara segar maupun yang diproses menjelang tahun 2030. Berbanding sekarang kita menjadi net importer, kita import produk-produk ini dalam lingkungan 3,8 hingga 4 bilion setahun. Beliau berucap merasmikan penutupan bengkel e-dagang Peladang Muda 2022 Zon Selatan di Hotel dan Pusat Konvensyen Raya Kuching pada Khamis. Seramai 30 ahli peladang muda daripada pertubuhan peladang tempatan merangkumi kawasan Sri Gading, Bau, Kuching, Semarahan, Siburan, Serian dan Simunjan telah menyertai bengkel tersebut bermula pada 2 hingga 3 November 2022. Malah bengkel tersebut juga bertujuan untuk memberi manfaat kepada ahli peladang muda dalam mengatur strategik pemasaran yang berkesan bagi menjamin keperluan, kemahuan dan permintaan pengguna. Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPMKB mampu melahirkan ramai graduan usahawan tani bagi memastikan bekalan makanan industri agro-makanan stabil di negara. Tuanku Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM Sultan Sharafuddin Idris Shah berkata, sebagai universiti berteraskan pertanian, UPMKB dapat melaksanakan penyelidikan berimpak tinggi dan menyumbang kepakaran ilmu ke arah kemakmuran wilayah Sarawak. Baginda yakin dengan kepakaran dan sumber kemudahan yang dimiliki oleh UPMKB sebagai universiti penyelidikan utama negara, universiti mampu melahirkan graduan yang memberi impak lebih besar terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Titah baginda pada Majlis Convocation ke-46 Sidang 1 UPMKB di Dewan Seri Kenyalang UPMKB baru-baru ini. Sehubungan itu, baginda berharap sebagai universiti yang berada di tengah-tengah Borneo akan dapat meluaskan fungsi dan peranannya lebih besar dengan mewujudkan jaringan antara universiti yang berada di kepulauan ini. Tidak baginda lagi, UPMKB telah banyak melakukan kerjasama strategik untuk penyelidikan yang berimpak tinggi dengan agensi-agensi kerajaan khususnya Kerajaan Sarawak. Antara pencapaiannya ialah peruntukan RM2.54 juta oleh Kerajaan Sarawak bagi penubuhan kursi Tok Nan dalam memacu usaha penyelidikan yang berterusan dan mempertahankan identiti unik serta kekayaan warisan budaya pribumi Borneo. UPMKB juga bersama Jabatan Hutan Sarawak telah mencapai persefahaman dengan mewujudkan hub penyelidikan hutan Sarawak dengan peruntukan dana sebanyak RM10.95 juta dan projek pemulihan hutan di tapak seluas 47.5 hektar di UPMKB. Pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah masa depan negara dan Sarawak khasnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tembedut Dr. Simon Sinang Badar berkata, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam menentukan hala tuju rakyat. Menurutnya, meskipun pendidikan di bawah Kerajaan Pusat, namun Kerajaan Sarawak mewujudkan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak dalam usaha memajukan bidang pendidikan untuk rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian semasa Majlis Apresiasi SPM 2021 anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Serian di Serian pada Khamis. Dalam pada itu, Dr. Simon menambah, program seumpamanya adalah bagi meningkatkan motivasi diri, kumpulan pengurusan sekolah guru-guru serta murid-murid untuk berusaha dengan lebih gigih. Katanya ia juga bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang warga sekolah dan meningkatkan kesedaran terhadap tujuan persekolahan. Seramai 76 orang pegawai kanan yang terdiri daripada pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PPK-PR dan fungsi Pusat Kawalan Daerah DCC telah melakukan flag off bagi penugasan di 28 daerah di seluruh Sarawak dalam bantu penugasan menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Simbolik pelepasan bantuan sumber manusia BSM itu telah disempurnakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak.
Dalam pada itu, Polis Diraja Malaysia PDRM turut maklumkan jumlah anggotanya yang terlibat dalam memastikan keselamatan dan kelancaran sepanjang PRU15. Pada fasa pertama itu besok, semasa hari penamaan calon, kekuatan penugasan kita seramai 3,667 pegawai dan anggota ataupun 37% daripada kekuatan daripada keseluruhan pegawai dan anggota di Sarawak. Kemudian bagi fasa kedua iaitu tempoh berkempen pada 5 hingga 18 melibatkan penugasan seramai 2,979 pegawai dan anggota. Dan fasa ketiga semasa hari mundi awal pada 15 bulan 11 penugasan kita melibatkan seramai 3,413 orang pegawai dan anggota. Dan pada fasa 4 pada 19 bulan 11 2022 iaitu kekuatan seramai 7,701 orang, iaitu 78% daripada keseluruhan jumlah pegawai anggota di IPK Sarawak. Tambah CP Datuk Muhammad Azman lagi, sebanyak 12 ibu pejabat polis daerah IPD telah pun membuat persediaan untuk menutup jalan berdekatan dengan pusat penamaan calon di setiap daerah di seluruh Sarawak. Berikut merupakan pusat penamaan calon dan penutupan jalan di setiap daerah di seluruh Sarawak. Kursus Professionalize Pegawai Masjid merupakan inisiatif Pejabat Jabatan Agama Islam Serikeh JAIS dalam meningkatkan daya dorong pegawai-pegawai masjid secara psikologi untuk menjadi lebih matang dan lebih berkeyakinan. Seramai 40 peserta yang terdiri daripada pegawai-pegawai masjid seperti imam, bila dan marbot, lantikan Majlis Islam Sarawak telah menghadiri kursus Professionalize Pegawai Masjid Negeri Sarawak bahagian Serikeh Siri 1 dan 2 bagi tahun 2022-1444 Hijrah. Kursus tersebut telah dilaksanakan selama 2 hari bermula 2 hingga 3 November bertujuan membentuk sasiah diri agar pegawai-pegawai masjid dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Majlis penangguhan kursus tersebut telah disempurnakan Pegawai Agama Islam bahagian Serikeh Ustaz Syekh Harul Saleh Wan Muhammad di Masjid Ar-Rahman, Kampung Seberang Serikeh pada Khamis. Selain itu, kursus tersebut turut bertujuan melahirkan keyakinan diri dalam personaliti pegawai masjid dengan meningkatkan kemahiran diri dan membentuk pribadi mulia serta mewujudkan rasa tanggungjawab terhadap tugas dan amanah yang diberi. Dalam program tersebut turut disampaikan tentang ilmu-ilmu fiqh ibadah dan solat bagi mempertingkatkan mutu dan kualiti tugas imam serta menambah baik kualiti dan sasiah diri seorang pegawai masjid. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Majibah Fakta, salam UKAS.